Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar fizik bersama Cikgu Najwa dalam fizik tingkatan 5 KSSM. Kali ini dalam bab yang pertama, daya dan gerakan 2 untuk subtopik 1.3 keseimbangan daya. Ya, subtopik 1.3 keseimbangan daya. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid dapat menerangkan maksud daya yang berada dalam keseimbangan. Seterusnya, murid dapat melakar segitiga daya bagi tiga daya yang berada dalam keseimbangan. Dan yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan keseimbangan daya. Baiklah, terdapat tiga istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini, iaitu yang pertama, keseimbangan daya, yang kedua, daya paduan sifar dan yang ketiga, segitiga daya. Okey, stay tune untuk memahami istilah-istilah ini. Yang pertama, jom kita lihat maksud daya yang berada dalam keseimbangan. Apakah maksud keseimbangan daya? Cuba lihat di sekeliling kita. Gambar foto menunjukkan seorang wanita yang berdiri pegun sebentar semasa bersenam. Persoalannya, apakah hubungan di antara daya-daya yang bertindak ke atas wanita itu? Oleh sebab pecutan wanita itu adalah sifar, tiada daya paduan yang bertindak ke atasnya. Maka daya-daya itu dikatakan berada di dalam keseimbangan. Apakah sebenarnya keseimbangan daya? Suatu objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Contohnya, sebuah pasu bunga di atas meja mempunyai daya W sebanyak 12 Newton diimbangi oleh satu daya R ke atas sebanyak 12 Newton juga, di mana W adalah berat pasu dan bunga, manakala R adalah tindak balas normal. Okey, untuk mendapatkan keseimbangan daya ini, kita katakan daya paduannya adalah sifar, iaitu daya paduan di antara W dan R bersamaan dengan sifar. Okey, cara pengiraannya untuk mendapatkan daya paduan, kita imbas kembali untuk pengiraan daya paduan, iaitu daya paduan F sama dengan 12, bagi daya R tersebut, daya ke atas 12, tambahkan dengan 12 daya ke bawah, iaitu bila daya ke bawah kita letak negatif, tanda negatif di hadapannya, maka 12 tambah negatif 12. Jadinya 12 tolak 12 bersamaan dengan sifar. So kita dapat daya paduan di sini adalah sifar Newton. So, apabila suatu objek ini berada dalam daya paduan sifar, maka objek tersebut kita katakan ianya berada dalam keseimbangan daya. Okey, ada beberapa tips penting yang cikgu nak kongsikan dalam subtopik kali ini. Bagi suatu objek yang berada dalam keseimbangan, daya paduan dalam arah mengufuk dan daya paduan dalam arah menegak adalah sifar. Contohnya, suatu buku berada pegun di atas meja, daya ke atasnya sama dengan daya ke bawah. Yang kedua, contohnya suatu bola ataupun objek bergolek ataupun bergerak dengan halaju seragam di suatu permukaan. Daya ke kirinya sama dengan daya ke kanan. Di sini kita perlu ingat daya paduan adalah sifar untuk objek yang berada dalam keseimbangan. Seterusnya, bagi suatu objek contohnya berada di atas satah condong
terdapat 3 daya yang bertindak ke atas objek itu. Okey, untuk kes ini, 3 daya yang bertindak pada satu titik berada dalam keseimbangan. 3 daya ini boleh diwakili oleh suatu segitiga daya. Segitiga daya ini mestilah suatu segitiga yang tertutup, iaitu segitiga dengan semua anak panah dayanya mempunyai arah yang mengikuti satu sama lain. Macam mana ya? Okey, jom kita lihat contoh-contohnya. Sekarang, jom kita melakar segitiga daya bagi 3 daya yang berada dalam keseimbangan. Contohnya, sebuah lampu digantung dengan 2 utas tali. Okey, tali yang pertama iaitu T yang mencondong ke arah atas kiri dengan nilai 5 Newton. Seterusnya, satu lagi tali iaitu P yang bernilai 3 Newton yang ke arah kanan mengufuk ke arah kanan. Okey, dalam pada ini sebenarnya terdapat satu lagi daya yang bertindak ke bawah iaitu daya W. Contohnya bagi kes ini sebanyak 4 Newton di mana W adalah berat lampu, P dan T adalah tegangan tali. Macam manakah kita nak melukis daya-daya yang berada dalam keseimbangan untuk lampu ini? Okey, jom kita lukis segitiga daya. Okey, yang pertama kita lukis anak panah ke bawah yang menunjukkan daya bagi W sebanyak 4 Newton. Seterusnya kita sambung kepada daya ke sebelah kanan mengufuk ke kanan iaitu P sebanyak 3 Newton. Seterusnya kita sambung lagi daya ke atas mencondong ke atas kiri iaitu T sebanyak 5 Newton. Okey, segitiga daya ini adalah segitiga yang bersudut tepat di antara W dengan P. Segitiga daya ini boleh dilukis untuk menunjukkan keseimbangan daya suatu objek yang ditindak oleh 3 daya. Okey, magnitud ketiga-tiga daya ini diwakili oleh panjang sisi sebuah segitiga dan dilukis secara berturutan. Okey, secara berturutan pada arah daya-daya tersebut. Okey, 3 daya ini W, P dan T dalam rajah yang tertera berada dalam keseimbangan. Maka 3 daya itu mengikut turutan membentuk suatu segitiga daya. Jom kita lakukan aktiviti 1.6 seperti dalam buku teks muka surat 19 yang bertujuan untuk melakar segitiga daya. Contohnya situasi yang pertama di mana sebuah kotak pegun di atas satah condong. Terdapat satu daya ke bawah iaitu W diimbangi oleh satu daya ke atas kanan iaitu R dan juga satu daya ke atas kiri mencondong ke atas kiri iaitu FR. Okey, bagaimanakah lakaran segitiga daya tersebut? Jom kita lakarkan sama-sama. Okey, yang pertama kita lakarkan anak panah daya ke bawah yang mewakili daya W. Okey, iaitu berat kotak tersebut. Seterusnya kita sambung ke arah kanan atas iaitu R sebagai tindak balas normal. Dan seterusnya kita sambung juga kepada daya yang ketiga iaitu daya ke atas kiri yang mencondong ke atas kiri iaitu daya FR. Okey? Senang je kan nak lukis segitiga daya? Okey. Seterusnya terdapat sudut tegak di antara FR dengan R. Okey? FR dan R adalah bersudut tegak. Okey? Bersudut tepat. Iaitu 90 darjah. Seterusnya perlu diingat di sini, satah condong tersebut mempunyai sudut tertentu. Jadi kita letakkan sudut di antara W dan R adalah theta di mana sama dengan sudut condong untuk permukaan condong tersebut. Gitu. Seterusnya, situasi yang kedua, contohnya sebuah bingkai gambar yang digantung dengan seutas tali pada suatu paku
yang mana tali tersebut dilabelkan sebagai T untuk daya tegangan tali dengan sudut yang tertentu kita labelkan sebagai alfa. Okay, dalam kes ini, bingkai gambar tersebut mempunyai daya berat W-nya ke bawah. Okay. Kita tahu semua objek mempunyai berat yang tersendiri yang mana daya beratnya adalah ke bawah. Okey, macam mana kita nak melukis lakaran segitiga daya tersebut? Okey, seperti yang telah kita bincangkan tadi. Yang pertama, kita lakarkan arah daya untuk W. Seterusnya, kita sambung kepada satu daya T. Dan seterusnya, yang ketiga, kita sambung lagi ke T yang kedua. Okey, dah lengkap satu segitiga daya kan? Simple sangatnya kan? Okey, perlu diingatkan untuk T antara dua T tersebut terdapat sudut alfa bagi sudut condong untuk tegangan tali tersebut. Jadi, di manakah sudut alfa tersebut? Sudut alfa tersebut terdapat di antara dua T itu. Iaitu sudut alfa tersebut mempunyai nilai yang sama di antara dua T. Dua daya T bagi tegangan tali itu. Dah siap untuk segitiga daya bagi sebuah bingkai gambar yang digantung dengan tali. Situasi ketiga pula menunjukkan sebuah kapal kontena ditarik oleh dua buah kapal tunda dengan halaju seragam. Okey, dalam proses penundaan itu terdapat satu daya ke belakang iaitu R dengan proses penundaannya pada suatu sudut theta yang tertentu. Okey, kapal tunda ini menarik kapal kontena dengan suatu tegangan tali T. Bagaimana pula untuk melukis ataupun melakar segitiga daya? Okey, jom kita lukis sama-sama. Okey, yang pertama kita lukiskan daya R ke sebelah kiri. Okey, daya R yang mengufuk ke sebelah kiri. Seterusnya kita sambung kepada daya T yang mencondong ke sebelah atas kanan. Okey, kita labelkan T. Dan yang terakhir T juga iaitu satu daya yang ditarik oleh kapal tunda yang kedua iaitu T juga yang mana arahnya ke bawah sebelah kanan. Okey, dah siap untuk segitiga daya. Senang je kan? Senang ke sangat senang? Simple senang sangat kan? Okey, seterusnya theta kita perlu lengkapkan sudut thetanya iaitu sudut di antara T dengan R. Okey, bagi kedua-dua keadaan T untuk tegangan tali yang dipegang oleh dua buah kapal tunda yang menarik kapal kontena. Selanjutnya, kita lihat aktiviti 1.7 seperti dalam buku teks muka surat 20 yang bertujuan untuk menggunakan kit meja daya vektor untuk menunjukkan daya dalam keseimbangan. Okey, radasi yang digunakan adalah kit meja daya vektor dan pemberat berslot pelbagai jisim. Okey, yang pertamanya susunkan alat radas seperti dalam gambar foto. Okey, bagi takal A dan takal B masing-masing dipasang pada kedudukan sudut yang tertentu. Di mana takal A kita letakkan pada sudut di mana ianya berada pada sudut 0 darjah. Manakala takal B pula berada pada kedudukan 30 darjah di atas meja daya vektor. Seterusnya letakkan pemberat berslot yang berjisim berapa ya? Berjisim 200 gram di dalam piring takal B dan juga pemberat berslot berjisim 150 gram ke dalam piring takal B. Seterusnya didapati gelang logam akan tersesar
Okay, dan menyentuh rod logam di pusat meja daya vektor. Okay. Seterusnya, tambahkan pemberat berslot ke dalam piring takal C sehingga gelang logam tidak lagi menyentuh rod logam seperti dalam rajah itu. Okey. Dan catatkan jisim pemberat berslot dalam takal C untuk menentukan kedudukan takal C. Okey, ulang lagi langkah tadi pada kedudukan 90 darjah dan juga 150 darjah untuk takal B. Jadi daripada aktiviti ini dapat kita bincangkan bahawa yang pertama untuk kata melukis rajah daya-daya yang bertindak antara tiga daya ini untuk menunjukkan keseimbangan daya-daya FA dan FB yang bertindak melalui takal A, B dan C. Yang pertamanya kita lukis daya FA yang mana ke sebelah kiri secara mengufuk. Seterusnya FB ianya mencondong ke atas sebelah kiri dan daya yang ketiga iaitu FC yang mencondong ke arah sebelah kanan, kiri bawah ke sebelah FC ke arah kanan sebelah bawah. Seterusnya lengkapkan daya paduan FA dan FB dan lengkapkan juga segi empat selari untuk menunjukkan daya paduan FA dan FB tersebut. Seterusnya, kita labelkan dengan sudut-sudut FA pada 0 darjah, FB pada 30 darjah untuk keadaan yang pertama tadi. Seterusnya, 180 darjah bagi garisan kosong dengan 180 kan untuk sudut dia. Okay, dan FC berada pada kedudukan 193, contohnya untuk kes yang pertama. Gitu untuk rajah keseimbangan daya-daya FA, FB dan FC yang bertindak melalui takal A, B dan C. Seterusnya yang kedua, kita boleh katakan bahawa magnitude daya FC adalah sama dengan magnitude daya paduan bagi FA dan FB. Seterusnya yang ketiga untuk keseimbangan tiga daya apabila magnitude contohnya apabila terdapat tiga daya yang mempunyai magnitude yang sama. Satu daya F mempunyai magnitude dengan daya F yang satu lagi dan seterusnya yang ketiga juga F mempunyai magnitude yang sama. Ianya akan mempunyai sudut di antara daya-daya tersebut juga sama. Contohnya mungkin sudut antara mereka adalah 120 darjah di antara F dan F tersebut. Alright, seterusnya kita lihat penyelesaian masalah yang melibatkan keseimbangan daya. Contoh yang pertama, rajah di sebelah menunjukkan sebuah lampu yang digantung dengan dua utas tali. Tegangan tali T ialah 8 Newton dan tali itu mencondong pada sudut 60 darjah seperti dalam rajah. Hitungkan magnitude tegangan tali P dan berat lampu W. Jom kita selesaikan sama-sama untuk contoh satu ini. Dalam penyelesaian ini terdapat dua kaedah iaitu kaedah pertama menggunakan kaedah leraian daya dan kaedah kedua menggunakan segitiga daya berskala. Kita lihat dulu kaedah yang pertama untuk menggunakan kaedah leraian daya. Sebuah lampu yang mempunyai daya P ke kanan secara mengufuk. Seterusnya mempunyai daya T ke kiri mencondong ke atas. Dengan sudut 60 darjah. Seterusnya mempunyai berat ke bawah iaitu W. Komponen T ini boleh dileraikan kepada komponen mengufuk iaitu TX dan komponen menegak TY seperti dalam rajah. Lampu ini berada dalam keseimbangan. Maka daya paduan ke atas lampu adalah sifar.
Okey, untuk menjawab soalan A bagi menyelesaikan tegangan tali P berapa nilainya? Okey, kita lihat paduan daya-daya mengufuknya adalah sifar, iaitu daya-daya mengufuk adalah seimbang. Jadi untuk soalan A, tegangan tali P adalah sama dengan TX. Okey, P ke kanan sama dengan TX ke kiri. Okay, TX adalah daya mengufuk. Jadi kita gunakan kaedah leraian daya. Okay, imbas kembali formula leraian daya di mana TX sama dengan T cos theta. So kita gantikan nilai. T adalah bernilai 8 Newton. So T 8 cos 60 untuk theta. So TX sama dengan 8 cos 60 darjah. Kita selesaikan secara matematik. Kita kira kita dapat tegangan tali P sama dengan 4 Newton. Okey, seterusnya untuk soalan B bagi mengira berat lampu W. Okey, berat lampu W sama dengan TY. Okey, W ke bawah sama dengan TY ke atas. TY ni adalah daya menegak. Jadi kita gunakan formula leraian daya untuk paksi Y. Okey, paksi menegak. Di mana TY sama dengan T sin theta. So, kita gantikan nilai, kita akan dapat 8 sin 60 darjah. Okey, kita kira, so kita akan dapat 6.93 Newton. Simple je kan? Okey, yang tu menggunakan kaedah leraian daya. Seterusnya, untuk kaedah yang kedua bagi segitiga daya berskala. Langkah yang pertama adalah kita pilih skala. Contohnya di sini kita pilih 1 cm mewakili 2 Newton. So untuk kaedah ini kita lukis. Okay, kaedah lukisannya. Yang pertama kita lukis daya T dengan magnitude 8 Newton kat sini. Jadi kat sini untuk 1 cm 2 Newton. So kita lukis dengan 4 cm kan. Dengan arah iaitu arah ke kiri mencondong ke atas bagi sudut 60 darjah. Okey, seperti dalam soalan. Okey, sudut 60 darjah dari ufukan. Okey. Seterusnya kita lukis garis menegak ke bawah yang mewakili W dan garis mengufuk ke kanan yang mewakili P untuk membentuk satu segitiga. Seterusnya ukur panjang sisi segitiga tersebut. Okey, gunakan skala yang dipilih untuk menghitung magnitude daya. Okey, contohnya di sini bagi soalan A untuk tegangan tali P. Okey, kita ukur P ke kanan mengufuk tadi. P contohnya kita ukur panjang lukisan tadi untuk anak panah P sama dengan 2 cm. So, pengiraannya adalah 2 cm darabkan dengan 2 Newton. So, kita akan dapat 4 Newton. Samakan dengan kaedah leraian daya. Okey. Seterusnya untuk soalan B bagi mengira berat lampu W. Kita ukur W dengan anak panah ke bawah tu yang kita dah lukis tadi. Kita dapati panjangnya 3.5 cm. So, kita kira iaitu 3.5 cm darabkan dengan 2 Newton, mewakili 2 Newton tu. So, kita akan dapat 7.0 Newton. Didapati W untuk kaedah 2 tidak sama dengan kaedah yang pertama. Tapi kalau kita kaedah yang pertama tadi untuk B berat W tu 6.93 kita bundarkan. So, dapatlah kan 7 Newton. Sebenarnya kat sini ada sedikit selisih. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya kaedah penghitungan memberi jawapan yang lebih jitu berbanding dengan jawapan yang diperoleh melalui kaedah gambar rajah berskala. Okey, kita lihat contoh yang kedua pula. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah kotak dengan berat 50 Newton dalam keadaan pegun di atas satah condong. Okey, soalan A, lukiskan gambar rajah jasad bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat kotak W, tindak balas normal R dan daya geseran FR. Seterusnya B, dengan melukis segitiga daya berskala
Okay, tentukan magnitude tindak balas normal R dan daya geseran FR. Dan soalan yang ketiga, seterusnya C, dengan meleraikan berat kotak W kepada komponen yang selari dengan permukaan satah condong dan juga komponen yang serenjang dengan permukaan satah condong. Seterusnya, tentukan magnitude tindak balas normal R dan daya geseran FR. Okey, itu soalan untuk contoh yang kedua. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, untuk soalan A, kita nak lukis gambar rajah jasad bebas bagi kotak itu. So, bagi kotak yang berada pada satah condong terdapat 3 daya yang bertindak ke atas kotak itu. Iaitu yang pertama adalah daya ke bawah mewakili berat kotak. Seterusnya yang kedua, daya ke atas mencondong ke atas kanan. Yang tu adalah tindak balas normal R. Dan yang ketiga iaitu daya yang bersentuhan dengan permukaan antara kotak dengan permukaan satah condong iaitu daya ke atas kiri. Daya mencondong ke atas sebelah kiri yang tu adalah daya geseran FR. Siap untuk gambar rajah jasad bebas. Okey, seterusnya soalan B. Bagi melukis segitiga daya berskala, kita pilih skala contohnya 1 cm mewakili 10 Newton. Jadi, langkah yang pertama, lukiskan garis yang mewakili berat W iaitu kita labelkan sebagai garis AB. Okay, contohnya, disebabkan berat dia 50 tadi. So, 1 cm mewakili 10 jadi berat tersebut kita lukis dengan garisan sepanjang 5 cm mewakili berat W. Seterusnya, tandakan sudut 40 darjah dan lukis garis BC untuk menunjukkan arah daya FR. Langkah ketiga pula, tandakan sudut 40 darjah dan lukis garis AD untuk mewakili daya R. Okay. Seterusnya, langkah keempat, lengkapkan segitiga daya ABD dengan arah daya. Okey. Dah siap gambar rajah segitiga daya berskala, kita ukur panjang sisi BD. Okey, contohnya di sini didapati panjang BD mempunyai panjangnya 3.2 cm. Maka FR-nya 3.2 darabkan dengan skala tadi. Okay, yang mana 1 cm mewakili 10 Newton. So, 3.2 darab 10 dapat 32 Newton. Jadi, nilai FR daya geserannya adalah 32 Newton. Seterusnya, untuk R. Okay, R tindak balas normal. Kita ukur AD. Contohnya di sini, kita ukur, kita dapat panjangnya 3.8 cm. Maka R adalah 3.8 darab 10 dengan skala yang dipilih tadi. So, 3.8 darab 10 dapat 38 Newton. Gitu. Seterusnya, untuk soalan C, bagi leraian daya kepada komponen yang selari dengan komponen yang berserenjang. Okey, dalam soalan ini, kotak itu berada dalam keadaan yang pegun. Jadi, kotak berada dalam keseimbangan, maka daya paduannya adalah sifar. Jadi, daya-daya selari dengan permukaan satah condong adalah seimbang. Daya-daya yang berserenjang dengan permukaan satah condong juga adalah seimbang. Maka untuk daya yang selari dengan satah condong, okay, untuk soalan C ya, satah condong kita lihat pada rajah. Bagi komponen yang selari dengan satah condong itu, kita gunakan formula W sin 40 darjah. Ingat balik konsep leraian daya. Seterusnya untuk komponen yang berserenjang, okay, dengan satah condong, kita gunakan W cos 40 darjah. Maka FR-nya adalah W sin 40 darjah. Kita gantikan nilai. Okay, iaitu 50 sin 40 darjah sama dengan 32.14 Newton. Dan seterusnya satu lagi iaitu R.
Okey, R adalah W cos 40 darjah. Maka kita gantikan nilai. Sama dengan 50 cos 40 darjah. Sama dengan 38.30 Newton. Okey, kita ingat balik leraian daya kat sini. Jadi, FR selari ke atas. Untuk condong selari dengan paksi condong tu. Dia adalah FR ke atas. Maka sama dengan yang ke bawah, dari ke bawah, W sin 40 darjah. Untuk R, dari tindak balas normal ke atas, R adalah mencondong ke atas kanan. Ianya adalah sama dengan daya mencondong ke kiri, ke bawah, kiri tu. Sama dengan 4 cos, W cos 40 darjah. Jadi kita kira guna formula tu. So kita kan dapat nilai FR dan R. Di sini didapati juga nilai FR dan R untuk pengiraan dan juga bagi kaedah segitiga daya berskala dia tak sama kan? Sebab kaedah penghitungan dengan kaedah lukisan dia ada sedikit selisihnya. Dan kita untuk lebih jitu kita gunakan kaedah penghitungan. Okey, contoh yang ketiga pula iaitu rajah di sebelah menunjukkan sebuah poster digantung pada dinding makmal dengan paku dan tali. Berat poster W ialah 12 Newton. Soalannya, lukiskan segitiga daya bagi berat poster dengan tegangan tali yang bertindak pada poster tersebut. Dan soalan B, hitungkan nilai T. Okey, jom kita selesaikan sama-sama untuk soalan ini, di mana W adalah berat poster dan T adalah tegangan tali. Okey, dalam penyelesaian masalah ini untuk soalan A, kita lukis segitiga daya. Okey, ingat balik segitiga daya yang diwakili oleh segitiga yang tertutup. Okey, segitiga daya. Okay, yang pertama, kita lukiskan garisan anak panah ke bawah yang mewakili W sebanyak 12 Newton. Seterusnya, sambung garisan anak panah ke atas, mencondong ke atas iaitu bagi tegangan tali T dan sambung lagi garisan ke atas mencondong ke sebelah kiri juga sebagai T. Okay? Sebabkan kat sini ada 2 T kan? Seterusnya, lengkapkan sudut-sudut untuk semua gambar rajah ini merujuk kepada soalan di dalam soalan ya, gambar rajah dalam soalan. Okey, yang tu kena ingatlah. Refer balik kepada sudut-sudut pada soalan 35. Maksudnya di sini 35 untuk soalan antara T dengan T, 35 tambah 35 so 70 darjah. Okey. Kenapa 55 untuk antara W dengan T? Kerana 90 tolak 35 so dapat 55 darjah. Okey, yang tu kena ingat balik. Sudut untuk sebuah segitiga. Okey, seterusnya untuk menghitung nilai T, kita boleh gunakan dua kaedah. Iaitu untuk kaedah sin dengan cos. Okey, yang sini bagi soalan yang berkaitan dengan sudut, kita kena ingat balik kaedah matematik untuk pengiraan sudut iaitu cosin, cos dan tangent. Bagi soalan ini, kita boleh gunakan hukum sin, hukum sinus. Okay, iaitu dengan penyelesaian T bahagikan dengan sin 55 darjah sama dengan 12 per dengan sin 70 darjah. So, selesaikan secara matematik, dapat T sama dengan 10.46 Newton. Okey. Kita boleh juga gunakan hukum kosinus, hukum cos. Okay, yang ni sedikit kompleks tapi boleh juga menyelesaikan untuk mencari nilai T. Okay, dia akan dapat T yang sama nilai dengan carian menggunakan hukum sin. Okay, iaitu T sama dengan 10.6. Okay, T menggunakan sinus, okay, hukum sin sama dengan T menggunakan hukum cos. Jadi di sini kita kena kaitkan, kita kena guna formula yang menggunakan sudut iaitu sin, cos ataupun tangent mengikut persoalan yang diberi. Kesimpulannya, rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah
Suatu objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Keadaan keseimbangannya apabila suatu objek itu berada sama ada dalam keadaan pegun ataupun apabila ianya bergerak dengan laju yang seragam. Seterusnya, keseimbangan daya ini boleh dilukis dengan satu lukisan menggunakan kaedah segitiga vektor daya, di mana segitiga daya ini adalah segitiga yang tertutup, iaitu segitiga dengan semua anak panah dayanya mempunyai arah yang mengikuti satu sama lain. Yang terakhir, selesaikan soalan praktis formatif 1.3 dalam buku teks muka surat 23 untuk soalan 1 dan 2 sahaja. Okey, selesaikan ya untuk pengukuhan bagi subtopik 1.3 keseimbangan daya. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton video sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu ucapkan selamat maju jaya untuk semua. Semoga berjaya dengan cemerlang dalam subjek fizik. Terima kasih juga kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih semua. Bye-bye.